peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Sebagai tempat beribadah, masjid berasal daripada perkataan sajadah iaitu yasjudu yang bermaksud merendahkan diri, menyembah atau bersujud. Fungsi utama masjid pada zaman Rasulullah SAW adalah tempat melaksanakan ibadah. Orang Islam pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah seperti solat wajib secara berjemaah, solat sunat dan berzikir. Seterusnya, sebagai tempat berjumpa. Antara salah satu fungsi masjid yang lain pada zaman Rasulullah SAW adalah sebagai tempat bertemu. Masjid menjadi tempat yang sentiasa digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya bertemu. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat mengumumkan hal-hal penting yang berkaitan dengan hidup masyarakat Muslim seperti acara-acara besar Islam. Yang pertama, sebagai tempat perlindungan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering memberikan perlindungan kepada seseorang yang mahu masuk ke masjid. Yang kedua, sebagai tempat bersosial. Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat bersosial seperti mengumpulkan zakat, infak dan sedekah melalui masjid lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang sangat memerlukan. Dan yang ketiga, sebagai tempat berdakwah dan madrasah. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh Rasulullah SAW yang berupa wahyu. Ini bermaksud masjid berfungsi sebagai madrasah bagi kaum muslimin untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW juga mendidik umat Islam daripada pelbagai umur, jantina, dewasa, remaja, kanak-kanak, baik lelaki maupun perempuan. Transformasi masjid yang perlu dilakukan bagi membentuk sebuah masyarakat Islam yang mapan dan hebat. Yang pertama, pengurusan masjid dari segi infrastruktur. Ahli jawatan kuasa masjid perlu memikirkan infrastruktur masjid supaya boleh bertahan selama bertahun-tahun. Mereka perlu menitik beratkan mengenai tempat solat wanita, tempat ambil air sembahyang wanita dan tandas wanita kerana ia melibatkan mengenai aurat wanita. Mereka sewajarnya memikirkan mengenai kebajikan jemaah wanita kerana terdapat banyak masjid yang tidak menitik beratkan mengenai kedudukan tempat air wuduk dan tempat solat wanita. Mereka juga perlu melantik ahli jawatan kuasa wanita supaya dapat membantu keperluan jemaah wanita. Kebajikan jemaah lelaki juga jangan dilupakan. Yang kedua, menggunakan duit masjid untuk keperluan masjid. Ahli jawatan kuasa masjid seharusnya menggunakan duit-duit sumbangan yang didapati dan buang mentaliti bahawa duit akan habis kerana dengan mentaliti tersebut ia akan menyekat perkembangan masjid. Mereka boleh menggunakannya untuk membaiki tempat-tempat yang sudah rosak. Selain itu, mereka juga boleh menggunakannya pada fasiliti-fasiliti yang terdapat di masjid dan menambah kemudahan seperti Al-Quran, telekong, kerusi dan sejadah. Menjadikan masjid sebagai one-stop center. Ahli jawatan kuasa masjid perlu menyalurkan idea-idea yang binas untuk menarik umat Islam untuk datang ke masjid. Kita boleh mengambil Masjid Al-Bushra Merbuk sebagai contoh. Mereka membina fasiliti-fasiliti seperti kedai makan, kedai runcit dan spa di dalam kawasan masjid dengan menggunakan dana yang disalurkan kepada mereka untuk menarik perhatian umat Islam untuk datang ke masjid. Cara ini merupakan cara yang berkesan untuk mengajak umat Islam datang ke masjid. Sambil mereka membeli belah di kedai runcit, mereka boleh singgah solat di masjid. Menyediakan fasiliti untuk kanak-kanak. Kita perlu mendidik kanak-kanak daripada kecil untuk datang ke masjid. Antara fasiliti yang boleh dibuat adalah taman permainan dan televisyen.
kanak-kanak boleh bermain taman permainan di masjid dan menonton kartun di masjid bersama dengan rakan-rakan mereka dan ahli masjid. Pada mulanya, mungkin mereka datang kerana hiburan, tapi lama-kelamaan mereka akan biasa datang ke masjid untuk beriadah. Ini kerana kanak-kanak akan melihat amal ibadah yang dilakukan oleh orang dewasa di masjid dan mengikutinya. Mengadakan ceramah. Ahli jawatan kuasa, masjid digalakkan untuk mengadakan ceramah Islam untuk mengajak umat Islam datang ke masjid. Pada permulaan, ahli masjid disarankan mengajak ustaz yang diketahui ramai dan dipercayai untuk mengajak ramai umat Islam ke masjid. Kemudian, ahli masjid boleh mengajak ustaz-ustaz lain untuk memberikan ceramah di masjid.